Bagi memastikan masyarakat luar bandar tidak ketinggalan dalam mendapatkan vaksin COVID-19, Klinik Kesihatan Luar Bandar dan Pedalaman akan diaktifkan sebagai pusat pemberian vaksin PPV. Langsung dari studio RTM Kuching, Bumi Kenyalang, kita bersama dengan Firdaus Arasi Idris. Firdaus. Terima kasih Redwin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Klinik Kesihatan Luar Bandar dan Pedalaman khasnya di Telan Usan akan diaktifkan sebagai pusat pemberian vaksin PPV. Ahli Dewan Undangan Negeri Telan Usan, Dennis Ngau menambah, sebuah unit bergerak juga bakal ditubuhkan bagi tujuan mendaftarkan penduduk untuk penerimaan vaksin. Dennis Ngau berkata kerajaan sentiasa mencari langkah penyelesaian bagi mengatasi sebarang kekangan dalam proses vaksinasi ini. Beliau menambah pendekatan ini dilihat berupaya menyelesaikan masalah penduduk dari segi sistem telekomunikasi yang lemah sehingga menyukarkan mereka mengetahui tarikh janji temu untuk menerima vaksin selain masalah pengangkutan ke PPV. Beliau berkata demikian selepas penyerahan bantuan makanan kepada penduduk terjejas banjir baru-baru ini di Kampung Long Daloh, Baram. Menurut beliau, pendekatan ini juga sebagai menyambut baik saranan Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin Abu Bakar yang memaklumkan bahawa Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 beri kebebasan kepada Jabatan Kesihatan Negeri dan Pejabat Kesihatan Daerah untuk menggunakan apa juga kaedah bagi mempercepat pemberian vaksin kepada penduduk setempat. Dalam pada itu, program vaksinasi yang sedang berlangsung kini memberi sinar harapan untuk kita menghentikan penularan COVID-19. Meskipun proses pengagihannya giat dilaksanakan, namun timbul kerisauan di hati mereka yang sudah mendaftar kerana masih belum menerima vaksin mereka setakat ini. Tidak kurang ada dalam kalangan mereka menganggap proses pengagihan ini lambat, sedangkan kerajaan bertungkus lumus memastikan vaksin ini segera sampai kepada penerima. Bersama wartawan Syarikin Bahrain mengupas isu ini. Pada mula program vaksinasi ini dilancarkan ramai yang sangsi dengan keberkesanannya. Keberkesanan untuk memutuskan rantaian COVID-19 yang dianggap penyakit paling membunuh pada zaman moden ini. Namun, semasa pengagihannya pula, ramai yang risau tidak disuntik. Tidak disuntik kerana proses terlalu panjang dan pengedarannya pula dikawal oleh negara barat. Mengutamakan keselamatan dan kesihatan rakyat, pelbagai inisiatif telah dilaksanakan kerajaan seperti menempah awal stok vaksin dari beberapa negara terpilih dalam kuantiti yang besar. Namun mereka yang selesai mendaftar dan belum terpilih mendapat vaksin diselubungi kegusaran memandangkan kes kian meningkat dan bimbang risiko mereka dijangkiti wabak itu. Banyak yang mendaftar melalui MySejahtera dan didapati banyak yang tengah menunggu giliran. Dan kenapa tidak kita menggunakan approach di mana rakyat boleh walk in. Sedarkan kebimbangan ini dan memahami kebimbangan rakyat, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam turut mencadangkan pendaftaran vaksinasi secara automatik. Saya juga telah meminta JKJAV untuk melihat semula proses pendaftaran vaksin agar dapat dipermudahkan lagi, termasuk cadangan melaksanakan proses pendaftaran secara automatik. Pengumuman ini sekaligus memberi kelegaan kepada semua pihak. Makin cepat, makin bagus kerana keselamatan HR kita ini perlu dipercepatkan. Bukan sekadar mempercepatkan proses pemvaksinan, malah ia juga memudahkan rakyat yang duduk di luar bandar tidak ada akses dengan internet untuk mendapat kemudahan vaksinasi dengan pendaftaran automatik ini. Ia bagaimanapun mempunyai beberapa implikasi yang perlu diatasi. Bagi pandangan saya, ia melibatkan human rights ataupun hak asasi manusia dan keadaan seseorang. Jadi untuk sepenuhnya membuat ia jadi satu kemestian untuk semua rakyat Malaysia ataupun dimandatorikan untuk rakyat Malaysia mendapat suntikan. Itulah antara masalah kengkangan yang kita dapat lihat. Oleh itu, beliau mencadangkan setiap rakyat Malaysia disuntik dos pertama secepat mungkin dan tempoh pemberian vaksin secara percuma hanya sehingga Ogos tahun ini. Selepas itu, setiap individu yang berhasrat untuk mendapat vaksin haruslah membayar. Dengan harganya yang masih tinggi di pasaran dunia, rakyat perlu bersyukur kerana kerajaan berupaya membekalkannya secara percuma dan yang penting, apabila setelah mendaftar dan dipanggil untuk menerima vaksin, jangan sesekali menolak.
Setakat ini lebih 2.2 juta rakyat negara ini telah disuntik vaksin daripada 12.6 juta senarai menunggu. Syarikin Bahrain, RTM. Susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Long Lamai, Bario yang berkuat kuasa semalam hingga 19 Jun. Pasukan perubatan telah dihantar ke kawasan itu. Mereka terdiri daripada 8 orang petugas dari Pejabat Kesihatan Bahagian Miri dan Hospital Miri, 3 anggota keselamatan dari Ibu Pejabat Daerah Marudi dan seorang kaki tangan Pusat Khidmat Mulu. Pasukan itu diterbangkan khas ke Long Lamai dengan pesawat milik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia tepat pukul 9 pagi tadi. Pasukan perubatan akan menyediakan pusat kuarantin dan rawatan COVID PKRC lapangan di kawasan Long Lamai tersebut, termasuk rawatan, saringan kesihatan serta ujian saringan. Menteri Pengangkutan Sarawak yang juga merupakan Menteri Bertanggungjawab JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin ketika hadir meninjau persiapan operasi penerbangan ke Long Lamai di Pangkalan Operasi Udara Bomba Miri berkata sebanyak 186 pek bekalan makanan disediakan Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak untuk penduduk di situ. Kampung Long Lamai mempunyai 110 keluarga yang terdiri daripada 371 orang penduduk dan 6 kes positif telah dikesan baru-baru ini. Tempoh penggal Dewan Undangan Negeri DUN Sarawak yang sepatutnya tamat hari ini akan terus berfungsi hingga 1 Ogos depan seperti termaktub dalam Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021. Speaker DUN Datuk Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar dalam kenyataan media berkata, justru itu semua 82 adun termasuk Menteri Kabinet akan terus melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka seperti biasa. Jelas beliau perkara 18/1 Perlembagaan Negeri Sarawak dengan jelas memperuntukkan bahawa seorang adun akan kekal sebagai adun sehinggalah Dewan dibubarkan. Memandangkan perintah pengisytiharan darurat masih berkuat kuasa dan peruntukan-peruntukan pembubaran Dewan telah digantung dan tidak mempunyai kesan oleh Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021, maka kesannya adalah pelantikan adun tidak akan tamat pada 6 Jun 2021. Ianya akan kekal sehingga terbubarnya DUN melalui pengisytiharan yang di-Pertuan Agong di bawah Seksyen 15 atau selepas 1 Ogos 2021 iaitu tarikh tamatnya darurat tersebut. Sekiranya perintah darurat tidak disambung, pilihan raya negeri hendaklah diadakan selaras dengan kehendak perkara 21/4 Perlembagaan Negeri Sarawak dalam tempoh 60 hari dari tarikh tamatnya darurat iaitu pada 1 Ogos. Sehubungan itu, satu notis telah dihantar melalui email kepada Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Abdul Ghani Saleh hari ini bagi memaklumkan bahawa penggal Dewan Undangan Negeri Sarawak dilanjutkan sehingga proklamasi darurat tamat. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Redwin di Angkasa Peri. Silakan. Baik, terima kasih Firdaus untuk perkembangan dari Sarawak itu tadi. Selaras pengumuman Kementerian